Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zam Alwi Haziq bin Zam Effendi, nombor pendaftaran 11 DKA20 F1056. Kami akan membentangkan tentang kajian yang dilakukan oleh kami dalam subjek DCC 40152 Water Supply and Wastewater Engineering. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Ishaq, nombor pendaftaran 11 DKA20 F1022. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ihsan bin Ismail, nombor pendaftaran saya 11 DKA20 F1016. Okey, yang pertama sekali adalah pengenalan. Okey, pembinaan keseluruhan sistem pembentungan perlu mengambil kira aliran sebagai parameter bagi penggunaan yang optimum dan mengekalkan kualiti alam sekitar. Aliran berpunca daripada penjanaan kumbahan domestik berdasarkan jumlah populasi penduduk setempat, ditambah dengan aliran masuk dan penyusupan dari air larian permukaan serta air bumi. Objektif kajian adalah untuk menentukan aliran masuk dan penyusupan dalam paip pembentung. Kajian telah dijalankan di sebuah kawasan tadahan perumahan di Taman Malim Jaya Melaka, iaitu merupakan kawasan perumahan yang mempunyai 500 buah rumah. Setiap lorong mempunyai 30 buah rumah dan purata bilangan isi rumah adalah 6 orang. Okey, ini merupakan pelan kawasan kajian. Ini merupakan kawasan Taman Malim Jaya Melaka. Okey, ini pula merupakan lakaran saluran air dan saluran kumbahan di kawasan kajian. Okey, pemilihan yang kami lakukan untuk distribution system ataupun sistem agihan ialah kombinasi antara graviti dan pump system. Sistem ini merupakan sistem yang menggabungkan kaedah graviti dan pump. Air yang diproses akan dipump ke dalam tangki atau kolam simpanan, iaitu tangki perkhidmatan air diagihkan secara graviti kepada pengguna yang berada di kawasan rendah dari tangki simpanan. Kelebihan sistem ini adalah kos operasi atau kos penyegaan adalah lebih rendah. Kerosakan pada paip dan sistem agihan dapat dikurangkan. Sistem ini sangat ekonomik kerana pump tidak perlu digunakan sepanjang masa. Ini adalah gambar rajah, iaitu sistem kombinasi antara sistem dan pump sistem. Di situ ada river, ada 2 pump, treatment plant, service reservoir dan juga service area ataupun service area dikenali sebagai kawasan yang menerima air bersih. River, kami mengambil air daripada Sungai Melaka. Air sungai dipump masuk melalui pump 1 dan paip besar dibawa ke treatment plant. Treatment plant, clean water reservoir. Air yang disedut dari sungai ditapis untuk mengasingkan hampas atau objek besar. Setelah ditapis, bahan kimia akan dimasukkan untuk membunuh segala bakteria-bakteria untuk memastikan air bersih dan selamat digunakan. Kemudian air akan disedut ke service reservoir melalui pump 2. Service reservoir. Service reservoir adalah tempat untuk menyimpan air bagi kegunaan service area, iaitu untuk pengguna. Service area atau dikenali sebagai taman perumahan, iaitu taman yang menerima bekalan air bersih. Service area merupakan kawasan yang menerima air daripada treatment plant tersebut. Ini adalah maklumat dan contoh pengiraan untuk mendapatkan diameter paip. Kawasan perumahan terdiri daripada 17 deretan rumah teres di mana setiap baris mempunyai 30 unit rumah dan bilangan penghuni seunit adalah lebih kurang 6 orang. Dengan menggunakan formula Manning, diameter dapat diperolehi dengan membuat andaian aliran dalam pembentung adalah penuh. Kriteria yang diperlukan adalah seperti berikut. Cerun pembentung 1:40. Keperluan air per kapita 250 liter seorang sehari. Faktor kadar aliran 6 untuk populasi kurang daripada 10,000 orang. Hal laju pembersihan sendiri 0.45 meter per second dan juga perkali kekerasan 0.13. Berdasarkan formula Manning yang kami gunakan, kami dapat diameter iaitu 0.188 meter. Loji air rawatan terpusat. Kawasan berpenduduk padat dan kota perindustrian.
terutama bergantung pada loji rawatan air sisa terpusat WWTP untuk menerima dan merawat kumbahan. Jaringan paip pembentung bawah tanah yang rumit membawa kumbahan dari rumah dan bangunan ke WWTP menggunakan graviti dan pump. Setelah kumbahan tiba di kilang, rawatan air sisa ia menjalani beberapa peringkat rawatan sebelum dibuang. Jenis rawatan air yang digunakan dan kualiti air yang dirawat berbeza-beza berdasarkan lokasi, keadaan air, ketersediaan, teknologi rawatan dan faktor lain. Namun, walaupun rawatan diperlukan, kegagalan adalah perkara biasa dan tidak boleh diandaikan bahawa peraturan menjamin perawatan yang mencukupi. Di tingkat perbandaran dan kemudahan, batasan kepekatan nutrien dalam efluent biasanya dilaksanakan untuk mengatasi pemuatan nutrien dan hasilnya purification. Walaupun kriteria rawatan bermanfaat, kriteria ini tidak cukup untuk melindungi ekosistem laut dari pencemaran tanpa pelaksanaan langkah-langkah pengurangan nutrien secara meluas. Ini adalah contoh proses treatment pertama sekali, pipe state water to treatment plant. Ini bermaksud air dihantar ke treatment center, kemudian ia akan ke screening stage. Di sini, rawatan dimulakan dengan penyaringan kumbahan disalurkan melalui skrin untuk membuang pepejal yang besar. Seterusnya, primary treatment stage. Ini adalah permulaan bagi treatment stage. Di sini, rawatan peringkat utama bertujuan untuk membuang bahan organik dari kumbahan sebelum pembasmian kuman. Selepas itu, ia akan ke secondary treatment stage. Rawatan peringkat kedua bertujuan untuk melakukan pengendapan lebih lanjut dan penyingkiran nutrien. Dan akhir sekali, dia akan disalurkan ke final treatment stage. Rawatan terakhir ini bertujuan untuk menetralkan pentagon yang tinggal. Seterusnya, screen stage. Rawatan diperlukan dengan penyaringan kumbahan disalurkan melalui skrin untuk membuang pepejal yang besar. Buffer kemudian dibawa ke tangki pemendapan di mana graviti membantu menyelesaikan pepejal terampai tambahan. Seterusnya, primary treatment stage iaitu peringkat rawatan pertama. Rawatan peringkat utama bertujuan untuk membuang bahan organik dari kumbahan sebelum pembasmian kuman. Oksigen dan mikroorganisma digunakan untuk memungkinkan dan mempromosikan tindak balas biokimia yang memecah bahan cemar. Proses ini memodelkan sistem semula jadi dan dibuat lebih efisien dengan pengudaraan atau pendedahan kepada oksigen tambahan. Oksigen diperlukan untuk penguraian dan pengudaraan membantu menghilangkan gas terlarut. Tindak balas ini akhirnya mendorong zarah yang tersisa untuk mengendap dan teknik yang biasa digunakan untuk rawatan biologi termasuk penapis yang menetes dan kesemuanya aktif yang meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk mikroorganisma dan juga ketepatannya. Seterusnya, rawatan pada peringkat kedua digunakan untuk melakukan pengendapan lebih lanjut penyingkiran nutrien. Polimer yang ditambahkan menarik bahan pencemar untuk menghasilkan gumpalan sementara penapis karbon atau arang pembangkit jerapan fizikal untuk mengurangkan nutrien. Seterusnya, final treatment. Effluent dibasmi kuman untuk menetralkan pentagon yang tinggal. Walaupun klorin adalah salah satu pembasmi kuman yang paling biasa, UV atau ozon mungkin lebih disukai untuk mengurangkan kepekatan kimia yang tinggal setelah selesai menjalani kesemua proses rawatan air kumbahan. Air akan dilepaskan kembali ke Sungai Melaka. Seterusnya, sludge disposal iaitu pelepasan enak cemar. Untuk proses pelepasan, kami telah membincangkan untuk menjadikan sisa enak cemar itu dengan cara menjadikannya baja kerana enak cemar kumbahan mengandungi banyak unsur penting untuk kehidupan tumbuhan seperti nitrogen, fosforus, kalium dan sebagainya. Tambahan sekurang-kurangnya kesan nutrien kecil yang dianggap lebih kurang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan seperti boron, kalsium, kuprum, besi, magnesium dan lain-lain. Selain menyediakan makanan, tumbuhan memberi manfaat kepada tanah dengan meningkatkan kapasiti pegangan air dan menambah baik teteh sekaligus membolehkan tanah berat berfungsi menjadi tempat benih yang memuaskan dan ianya juga dapat menghalang hakisan tanah. Nitrogen diperlukan oleh semua tumbuhan terutama di mana perkembangan daun diperlukan. Oleh itu, ia sangat bernilai dalam menyuburkan tumbuh-tumbuhan.